Yang Mulia Setiausaha Tetap, Yang Mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Pengarah-pengarah perwakilan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Ahmad Sujai bin Megawai Mudim Haji Matasim untuk mengetahui bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan ammah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahi walhamdulillah Muhammadur Rasulullah la quwwata illa billah. Bismillahi ala dinina wa anfusina. Bismillahi ala ahlina wa amwalina. Bismillahi ala kulli syai'in a'tana rabbuna. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi da. Bismillahi iftatahna wa billahi ikhtatamna wa ala Allahi tawakkalna. Tahassanna bizil izzati wal jabarut wa atasamna birabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma asrif 'anna wa 'an sultanina wa biladina wa jami'al muslimina fi kulli makan al-balaa'a wal wabaa'a wat ta'na wat ta'un wa sa'iral amrad wa qina syarrar rada bilutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif 'anna wa 'an sultanina wa biladina وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون
وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Selasa 4 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 28 hari April 2020 Masihi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 yang telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 138 orang. Sementara itu tidak ada kes yang telah disahkan sembuh dari COVID-19. Ini bermakna jumlah keseluruhan yang telah sembuh kekal seramai 124 orang. Dan jumlah kes yang masih dirawat Pusat Pengasingan Kebangsaan pada ketika ini ialah seramai 13 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO, di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga seramai 66 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah seramai 2,509 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 114 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2. Ini membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 13,263 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi didapati positif semasa pemeriksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa tidak ada kes telah disahkan positif semula. Manakala satu kes telah dibenarkan pulang pada hari ini. Ini membawa jumlah keseluruhan kes yang sedemikian pada masa ini kekal seramai 21 orang, di mana 7 orang masih menjalani pemeriksaan dan ujian lanjut. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Dengan ini, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya sukacita merujuk pengumuman Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri di sidang media mengenai peniadaan gerai-gerai Ramadan di bawah kawalan jabatan-jabatan daerah dan jabatan-jabatan bandaran dan jabatan belia dan sukan pada 6 April 2020. Berikutan dengan itu, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sukacita memaklumkan berasaskan kepada perbincangan dengan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan atas nasihat Kementerian Kesihatan bahawa bagi memudahkan orang ramai untuk membeli juadah berbuka puasa di sepanjang bulan Ramadan, satu konsep perniagaan telah diperkenalkan, iaitu berasaskan secara tampahan awal atau pre-order dan pick-up secara drive-thru. Lokasi bagi perniagaan ini akan diadakan di beberapa tempat di kawasan Stadium Negara Hassanal Bolkiah dan ianya hanya dibukakan
kepada peniaga-peniaga yang akan menggunakan food truck. Oleh yang demikian, mana-mana pihak yang berminat untuk menjalankan perniagaan secara drive-thru bolehlah menghubungi Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bagi mendapatkan maklumat lanjut. Mana-mana peniaga yang berniaga di premis-premis perniagaan di bawah kawalan jabatan-jabatan daerah dan jabatan-jabatan bandaran yang juga berhasrat untuk menyertai kaedah perniagaan secara drive-thru di premis-premis perniagaan mereka, mereka bolehlah memohon melalui jabatan-jabatan daerah dan jabatan-jabatan bandaran. Saya ingin menegaskan di sini bahawa penilaian akan dibuat berasaskan kepada beberapa perkara termasuk aspek keselamatan. Tarikh pelaksanaan bagi perniagaan kaedah drive-thru di kawasan Stadium Negara Hasnal Bolkiah akan bermula pada hari Jumaat 1 hari bulan Mei 2020. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pihin, Yang Berhormat Datuk. Dengan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum, Yang Berhormat Pihin Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Soalan ini mengenai gerai Ramadan juga. Masa ini gerai Ramadan bukan saja ada diadakan di tepi jalan, malah di kawasan rumah persendirian dan perumahan. Oleh itu, bagi yang di kawasan perumahan dan persendirian, adakah ia dibenarkan? Kalau ia berniaga di rumah-rumah, itu dikira sebagai home base lah. Artinya ia berjual dari rumah, dia ambil dari rumah. Jadi perkara itu dibolehkan. Soalan kedua diajukan kepada Yang Berhormat Datuk Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datuk ada menyentuh kemarin semasa sesi soal jawab mengenai mempertimbangkan penarikan balik sekatan. Bolehkah Datuk terangkan faktor-faktor yang perlu diteliti sebelum menarik balik this restriction? Okey, terima kasih. Yang penting sekali keadaan kita ni lah, keadaan penularan wabak tadi. And seperti saya terangkan semalam, keadaan kita ni alhamdulillah terkawal. Dan selain daripada itu, persiapan lagi macam mana yang penting sekali contact tracing. So salah satu yang pihak kerajaan ingin melaksanakan ialah penyediaan the contact tracing ni menggunakan artificial intelligence. So dengan pengawalan penularan dan persediaan the artificial intelligence ini, insyaallah ia akan menyorong mensiapsiagakan lagi negara kita ni kalau ada lagi second wave dan sebagainya. So ini yang paling penting lah. Selain daripada tu jua ialah kesedaran orang ramai walaupun tani sudah kemudian nanti belief, jadi physical or social distancing itu mesti ada masih dan tu kalau di lift we will encourage people terutama yang berisiko tinggi kalau boleh to stay at home still. Kalau berjalan pun menggunakan mask. Mask yang pelang, semestinya yang surgical mask, yang mask kain tu pun diboleh. Dan selain daripada tu, yang penting sekali
macam mana tadi membuka yang paling besar ialah persekolahan lah. Itu masih dalam perbincangan lah. Terima kasih. Good afternoon, this is James from Bonnie Brutin. The question is for Yang Muhammad, the Minister of Health. Recover patients for COVID-19 who have completed their isolation at home have shared that their family member are also still scared to meet or them because they are worried that they might become relapse case. So any view on this? Okay, selama ni ada yang relapse case itu I think 21 orang kali ya. And so far apa yang tadi pantau di sini walaupun macam relapse but we know keluarga yang terdekat atau dengan serumah dengannya tu ada yang dijangkiti. So what we believe dan ini pun perbincangan dengan rakan-rakan di luar negara juga it's most likely ini orang shedding of the virus lah. It's a dead virus, not alive. So insyaAllah anda perlu dikhawatiri lah. So okay, thank you, Yang Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Pehin, yang berhormat Datuk, Kaula Rasidah from The Scoop. This question is for Minister of Health. Yang berhormat Datuk, the closure of our borders and Malaysia's movement control order restrictions that have been put in place has not only affected the movement of goods but also services. There are concerns raised by patients who do the dental treatment, particularly braces in Miri, that they haven't been able to conduct their monthly checkups at their respective clinics following the closure of the borders. And they are seeking the Ministry of Health advice on how to proceed with their treatment, as well as advice on if there is a need for urgent access to emergency dental care. Okay, so bagi yang membuat treatment di negeri jiran kita ni bukan saya tadi melarang, dorang pun melarang orang masuk ke sana kan tau. So ini is beyond our control lah tu, because until they lift the MCO dah jauh boleh ke sana. Walau bagaimanapun kalau ada emergency they can always contact our dental center or pihak JPMC lah for emergency purpose. Yang berhormat Datuk, can you explain what entails emergency in this case? Oh, ini terutama sekali orang braces banyak. Masang braces. Kadang-kadang braces tu boleh patah dan sebagainya. Soalnya patah atau tercabut pula. Sebab itu you must go to a very yang approved clinic lah yang sebaiknya. Thank you, Yang berhormat Datuk. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy dari Radio Television Brunei. Soalan buat Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Pehin, kegiatan jualan juadah Ramadan secara atas talian secara umumnya meningkat dan diambil peluang oleh beberapa sektor PMKS. Dalam hal yang lain, kegiatan perniagaan secara fizikal seperti gerai-gerai perniagaan di tepi jalan juga tidak kurang aktifnya. Seperti yang dimaklumkan tadi, home base dibenarkan. Namun, adakah terdapat pertimbangan diberikan ke atas peniaga-peniaga yang bergerai di tepi-tepi jalan dan apakah nasihat Yang Berhormat Pehin mengenai kegiatan perniagaan berkenaan ke arah memastikan keselamatan peniaga dan pengguna? Terima kasih. Sebenarnya berniaga di tepi jalan ini adalah melanggar peraturan Akta Jalan Raya di bawah kawalan Jabatan JKR, Jabatan Kerja Raya. Jadi mereka mempunyai kuasa tu untuk mengambil tindakan atas struktur-struktur yang diadakan. Kita ni tidak menggalakkan atau tidak membenarkan tu, sebab itulah kita membuka peluang di tempat-tempat lain ini untuk mereka dapat berniaga.
Jadi umpamanya pembukaan di stadium ni secara drive-thru. Jadi itu salah satu cara kita ni untuk mengimbangi keadaan itu. Terima kasih. Okay. Jadi apa kiranya nasihat yang berhormat Pihin tentang sekarang ni apabila adanya drive-thru ada juga sebilangan para peniaga kita ni yang telah pun orang menggunakan alternatif drive-thru ni ataupun pick up. Jadi apa nasihat-nasihat yang berhormat Pihin kepada mereka yang belum lagi mungkin menggunakan alternatif ini? Konsep drive-thru ini adalah sebagai satu lagi tambahan kepada bisnes online melalui dagang, dalam mana melalui dagang pihak AITI bersama-sama dengan jabatan-jabatan daerah telah pun membuat sosialisasi menjemput peniaga-peniaga untuk diberikan maklumat bagaimana mereka akan dapat menggunakan platform ini untuk berniaga. Kita faham bahawa ada sebilangan orang yang tidak begitu familiar, tidak begitu pandainya orang menggunakan sistem itu. Kita berunding dengan AITI juga supaya nanti akan diadakan suatu tempat di mana peniaga-peniaga ini akan dapat membawa produknya dan kita terpaksa memberikan masa cut-off time-nya untuk ia menghantar produk itu. Dan produk itu nanti akan diagihkan, dihantar oleh runners. Kita mempunyai beberapa pihak yang berkecimpung dalam delivery. Jadi dengan cara itu hanya memerlukan mereka memasukkan image-nya di dalam telefon supaya image-nya itu dapat dilihat oleh orang lain dan dapat menentukan apa barang akan dibelinya dengan harganya. Jadi itu bagi mereka yang tidak mau langsung berniaga online, dia dapat menggunakan kaedah ini nanti. InsyaAllah akan dimaklumkan dalam masa yang terdekat apabila segala-gala persiapan ini selesai. Jadi soalan tadi itu ialah mengenai peniaga secara di drive-thru. Drive-thru ini bagi kita ni di sini ni sudah juga biasanya kalau orang pergi ke McDonald dan Jollibee. Jadi inilah konsep yang diperluaskan lagi. Cuma ia juga memerlukan bagi orang yang akan membeli itu memastikan apa barang akan dibelinya. Sebab dia sampai ke stadium sana nanti, ia akan mengambil saja. Sebabnya ada runners nanti akan menyerahkan barang itu kepadanya. Dengan itu kita ini tidak akan dapat mengatasi masalah traffic jam dan sebagainya di kawasan stadium itu. Jadi inilah kaedah yang akan kita ini cubalah sebagai tambahan. Mudah-mudahan ia akan dapat memberikan pendapatan kepada peniaga-peniaga yang terkesan oleh keadaan pada masa ini. Baik, Yang Berhormat Pihin, kalau seterusnya ingin bertanya lagi Yang Berhormat Pihin. Antara langkah-langkah dan inisiatif kerajaan ataupun kementerian untuk mengelakkan perkumpulan ramai ialah dengan meniadakan gerai-gerai Ramadan dan restoran-restoran pula dibenarkan untuk membawa ataupun
mengambil alternatif pick up ataupun kaedah takeaway, membawa pulang. Jadi beberapa gerai dan tamu di bawah Jabatan Bandaran dikerahkan tutup sementara semasa bulan Ramadan ini, termasuk tamu selera. Jadi mohon pencerahan bagaimana dengan kedudukan tamu selera yang kalau dilihat tamu selera seolah ia macam kedudukannya macam konsep restoran. Adakah ia dibenarkan untuk diteruskan perniagaannya ataupun macam mana kedudukannya itu? Kita dengan pengenalan kaedah drive-thru ini juga akan mengenalkan ini ke kawasan-kawasan misalnya di kawasan perpindahan yang ada beberapa buah gerai di sana. Jika mereka dapat mematuhi atau mengikuti peraturan-peraturan yang akan diberikan kepada mereka. Yang penting itu ialah hal keselamatan supaya tidak mengakibatkan adanya traffic jam. Jadi bagaimana tempat-tempat premis perniagaan lain, mereka juga boleh secara bergabung dengan rakan-rakan peniaga mereka mengikuti konsep ini nanti. Jadi kita berikan ini sebagai alternatif kepada mereka. Okay. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Pehin dan Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.